Kita terus saja memberikan tumpuan di tengah padang perlawanan di antara Maksak Perak dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia memakai jersey warna biru, merah dan juga hitam, menentang Maksak Perak memakai jersey warna kuning. Pick up yang begitu bijak sekali dari pemain jersey nombor 22 Ahmad Azamuddin bin Muhammad Syakili di bahagian blind side, tertipu keseluruhan pertahanan pasukan Maksak Perak untuk try pertama di bawah post. Pertama untuk Ahmad Azamuddin dan juga yang pertama untuk Angkatan Tentera Malaysia dalam perlawanan ini di bawah kelolaan Lieutenant Colonel Abdul Taha bin Abdul Manan dengan Syed Muhammad Razif bin Zainul Abidin selaku head coach, dibantu oleh bekas pemain kebangsaan saudara Syafi Burhanalis. Dengan list pemain di Lieutenant Muhammad Hanafi bin Zaini, Muhammad Zul Ashraf bin Zairifli, Muhammad Izani bin Zainuddin, Wan Muhammad Fikri bin Saiful Nizam, pemain yang begitu menyinar di perlawanan pertama sebentar tadi. Ahmad Nazri bin Muhammad Taha, Zulfazli bin Ismail, Muhammad Safwan bin Saidin, Farid bin Ahmad, Muhammad Aiman Jamaluddin, seorang lagi bekas pemain negara, Faizal Azli bin Abu Hassan, Muhammad Farid Sujari, jersey nombor 3, Muhammad Fauzan Mustafa, Muhammad Farid Mustafa, Muhammad Zuhaili Rohaizan dan juga Muhammad Azamuddin bin Muhammad Syawqili yang baru saja melakukan try sebentar tadi. Manakala untuk Maksak Perak di bawah kelolaan tim manager Muhammad Haris bin Mat Rozi, di bawah ketua jurulatih dan juga jurulatih pasukan negeri Perak Muhammad Ramli bin Saad, Muhammad Singh dan Muhammad Amar bin Abdul Halim selaku pembantu lepas Perak di bahagian tengah. Main pasukan Perak tadi Muhammad Ashraf bin Samsuri, Muhammad Zaki bin Rizwan, Muhammad Khalil Kusairi bin Muhammad Yusof, Muhammad Nurizwan Nordin, Mio Muhammad Hafiz bin Mio Mokhtar, Muhammad Zafir bin Rosli, Adam Fahmi bin Muhammad Jaha, Muhammad Azizul bin Bahrum, Abdul Azim Wafi bin Zana Arif, Muhammad Zarif Effendi bin Mazahib, Mio Afiq bin Mio Yusof, Ahmad Nazri bin Muhammad Mawardi, Farhan Husin bin Abu Bakar, Muhammad Fitri Amzar bin Nur Azman dan juga Muhammad Ashraf Fitrah bin Abdullah. ATM telah pun mencatatkan kemenangan pertama awal pagi tadi, manakala pasukan Perak sekira tewas kepada pasukan Sabah dalam perlawanan sesi pagi dengan mata-mata kemenangan untuk ATM menembus Pulau Pinang dengan mata 35-0, manakala pasukan Perak tewas dengan pasukan Sabah dengan mata 38 berbalas kosong. Hebat lagi larian begitu laju. Sudah 2 kali saya kira main ini. Try kedua bukan orang lain sebenarnya. Maknanya dia punya wing sebelah kanan, sebelah sana jersey nombor 1 Muhammad Zul Ashraf bin Zairifli. Untuk try yang kedua, wing kanan sudah skor try, wing kiri pun sudah skor try untuk Angkatan Tentera Malaysia di awal minit yang ketiga dalam perlawanan ini. 14-0. Try mudah. Ini mempergunakan pas kiri dan kanan dan juga speed wise. Jerit Muhammad Razif bin Zainal Abidin di luar mahukan anak-anak buahnya melakukan serangan demi serangan, sementara Farid Sujari masih lagi lepak di luar, masih tidak dipergunakan lagi oleh Muhammad Razif dan juga Zainal Abidin dan juga Syafi Bonalis. Katanya mungkin ini tugasan terakhir sebagai anggota. Kita pun faham bila untuk khususnya untuk anggota-anggota yang telah lama berkhidmat. Kita sendiri ada batch-batch yang telah pun meninggalkan Angkatan Tentera Malaysia sampai satu masa lepas beberapa tahun 13, ada yang 13, ada yang 15, ada yang 18 tahun mereka akan meninggalkan khidmat dan menjadi orang awam. Itulah kata-kata Farid Sujari. Sedikit sedih sebenarnya melihatkan cerita beliau. Kita pun tersedar usia dah semakin meningkat. Inilah maksud terakhir untuk beliau menyarung jersey Angkatan Tentera Malaysia. Bekas main kebangsaan yang begitu disegani, mula menempa nama sejak bermain untuk Mersing Eagles pada Liga Super Malaysia pada tahun 2012 kalau tak salah saya, sebelum diserap kepada pasukan kebangsaan. Lagi side step lakukan kiri dan kanan. 2 orang saja sebenarnya dalam ATM ini, yang jersey nombor 21 dan juga 22. Tubuh sedikit sama, rupa pun dah nak dekat-dekat nak sama. Di antara Muhammad Zul Ashraf bin Zifri dan juga Ahmad Azamuddin bin Muhammad Syawqili untuk try yang ketiga pada Angkatan Tentera Malaysia. Saya pernah lihat kelibat beliau seperti orang yang sama sewaktu
menyarung jersey JLJ dalam kejohanan di Terengganu Royal Sevens. Cara larian juga sama, mungkin orang yang sama. Lihatkan permainan lebih matang pada tahun ini setelah begitu lama berehat. Terdiam sedikit kem pasukan Perak dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Belum mendapat lawan sebenar sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia. Mungkin akan mendapat lawan sebenar setelah atau akan menentang pasukan Sabah pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan pada sebelah malam nanti. Kepada peminat-peminat pasukan Sabah jangan ke mana, seterusnya selepas inilah pasukan kegemaran anda akan menentang pasukan Pulau Pinang pada jam 5.25 petang. Janji jalan. Okey aje. Ayak dah. Tapi ayak kami sini tak sejuk lah. Perak sebelah kiri melalui Muhammad Azizul bin Baharum. Serangan ke sebelah kanan di padang posisi nombor 8 untuk Perak ialah Ahmad Nasri Mawardi. Begitu juga dengan jersey nombor 2 adalah Mior Muhammad Hafiz bin Mir Mokhtar membuat barisan pertahanan ataupun serangan di sebelah kanan. Kami cuba lakukan oleh Muhammad Zarif Fendi Zahib atau bukan sebelah kanan itu ialah ke sebelah kiri lagi melalui Ashraf bin Samsuri. Itulah yang dilakukan oleh Angkatan Tentera Malaysia, bertahan sebaik mungkin sebelum memaksa pasukan lawan melakukan kesilapan dan mencari player ini. Kali ini berjersey nombor 11 cari rakan. Terus mencari main jersey nombor 17 untuk Angkatan Tentera Malaysia. Faizal Azli bin Abu Hassan untuk larian solo masuk ke dalam kawasan try. Try keempat untuk ATM. Angin petang mulai masuk ke dalam stadium Sultan Abdul Halim petang ini. Terasa sungguh baik sekali daripada konti bajet bertugas pada petang ini. Bawakan kepada anda secara rapat kejohanan Maksak Games 2022 kategori rugby. Dengan di hujung sebelah kanan dapat terlihat kem pasukan ataupun kemah-kemah pasukan yang bertanding selama dipenuhi daripada pagi tadi. Cuaca di sebelah petang menembak pula ke arah penonton-penonton ataupun tempat duduk penonton. Ramai penonton-penonton mencari kawasan redup sikit di sebelah kanan untuk berehat. Sementara seorang pemain dilihat terbaring untuk Maksak Perak. Sedikit risauan kerana dilihat cara pengadil memanggil pasukan perubatan tu ada sedikit seperti agak sedikit serius, tapi tak mengapa, sudah pembangun main tu. Dah dibukakan pula pun dia punya boot untuk mungkin terus mendapat rawatan di luar kawasan mainan. Terlihat tengah warm up di hujung sana pasukan Sabah. Panggil-panggil minat Sabah untuk masuk menyaksikan perlawanan ataupun perlawanan kegemaran anda, pasukan kegemaran anda selepas ini. Itu juga pasukan Pulau Pinang yang sedang warm up di hujung sana. Apa yang menarik sesi petang ini ialah pertemuan di antara pasukan-pasukan yang kuat. Of course, sudah tentu ada pasukan-pasukan pilihan di dalam setiap kejohanan dan dilihat untuk kumpulan A antara Kedah dan juga Johor menjadi pasukan pilihan. Kumpulan B, PDRM dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sekejap lagi akan bertembung untuk mencari juara kumpulan. Kumpulan C ialah Selangor dan juga Sarawak. Manakala kumpulan D ialah di antara ATM dan juga Sabah. Wow, kita akan check balik macam mana dia punya crossing untuk besok quarter final ni. A lawan B ke, B lawan C ke, C lawan D ke, A lawan C. Macam tu. Kita belum tahu lagi.
Untuk crossing peringkat suku akhir, oh sudah ada tulis kat bawah ni. Untuk suku akhir Cup 1A lawan 2C. 1A lawan 2C, makna Johor sudah menang 2 game. Johor 1A, 2C Selangor dan Sarawak. Wow, Johor lawan Sarawak. Fight besok. Suku akhir Cup plate yang pertama pukul 11 pagi sudah pun walaupun mereka masih memerlukan untuk melawan satu lagi perlawanan, apa-apa saja boleh berlaku sebenarnya. Tapi ni just kita main-main teka-teka lewat-lewat petang ini. Kalau ikut daripada standing ataupun daripada on paper lah saya cakap, Johor akan menentang Sarawak di peringkat suku akhir. Mungkinkah Sarawak akan mengejutkan Johor, atau Johor terus menjadi pasukan kegemaran ataupun pasukan favourite untuk kisah antara Johor dan Sarawak ini tidak habis sebenarnya sejak daripada 2018 lagi. Satu grup perlawanan terakhir saya masih ingat lagi, melibatkan kedua pasukan. Siapa yang menang pergi quarter final. Terkejut satu Johor tengok Sarawak menempaskan pasukan Johor pada ketika itu, untuk memberikan mereka, memaksa Johor bermain dalam kategori Shield dan Bowl pada tahun tersebut. Sedangkan mereka adalah salah satu pasukan favourite untuk mara ke peringkat suku akhir atau separuh akhir sekurang-kurangnya selepas hari yang pertama itu. Itulah yang berlaku. Dia akan bertemukan lagi peringkat kalah mati pada awal pagi esok. Macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh terjadi malam ni. Mungkin cakap-cakap yang telah disebarkan oleh jurulatih dan juga pengurus pasukan memberikan semangat kepada anak-anak buah mereka untuk menghadap pasukan esok. Dan seterusnya 1D dan juga 2B. 1D antara Sabah dan juga ATM lawan 2B. Okey, Kuala Lumpur dan PDRM. Antara Sabah dan ATM akan berjumpa PDRM dan juga ataupun Kuala Lumpur. Best. Semakin lama semakin best kejohanan ini. Semakin lama semakin getar gegaran yang kita rasakan. Pressure dari pasukan-pasukan ini. Masing-masing punya kelebihan masing-masing. Angkatan Tentera Malaysia punya kelebihan pemain yang lebih laju, tapi terhadap sikit kekurangan dalam handling. Mereka masih belum, seperti saya cakap tadi, mereka masih belum diuji dengan perlawanan sebenar. Hal ini akan diketahui bila mereka bertemu Sabah di lewat petang ataupun di awal malam nanti. Tak apa, dimasukkan main gantian untuk Angkatan Tentera Malaysia, Farid Sujari bin nombor 3. Begitu mirip sekali beliau dengan pemain nombor 3 pasukan Johor, sehingga saya silap menyebut nama sebentar tadi bila pasukan melibatkan pasukan Maksat Johor. Tapi yang coach paling bising hari ni dia ni.
Balik kepada sepak mula kepada Angkatan Tentera Malaysia, menambah satu lagi try demi try untuk melunturkan terus, saya kira, pasukan Perak dalam menghadapi perlawanan ini. Tapi apa pun, tahniah kita ucapkan sebenarnya pada pasukan Perak di bawah pengurusan Mak Romli bin Saad, juga pengurus Mak Aris bin Mak Rozi. Janganlah risau tentang kita tahu persediaan pasukan kita menuju ke dalam tournament-tournament seperti ini. Mungkin ada masalah kesukaran mengumpul pemain, atau mungkin masalah kesukaran travelling atau sebagainya. Tapi janganlah dirisau, ada kategori untuk setiap kategori. Ada piala untuk setiap kategori. Kita ada shield, kita ada bowl, kita ada juga plate. Jika tak boleh mampu untuk masuk dalam cup plate, kita main untuk bowl shield. Kita fight habis-habisan dengan the lower ranks dalam kejohanan ini. Lagi try daripada Angkatan Tentera Malaysia, memberikan sedikit kesunyian di dalam padang, dan penonton-penonton terhibur sebenarnya melihatkan perlawanan-perlawanan yang lebih fight ataupun lebih tentang arus, walaupun melibatkan dua pasukan yang lebih lemah. Tetapi kalau dah betul-betul menggigit, itu yang penonton mahukan. One sided game seperti ini memang biasa berlaku di kejohanan-kejohanan ataupun perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan dalam kejohanan-kejohanan yang telah pun kita hadapi selama ini. Kami mau tengok Arif Muhammad Arif main untuk negeri mana tu? Yang bersedia di luar inilah Sabah dan juga Penang. Mana list player nama dia orang? Sabah dan juga Pulau Pinang. Nanti nak cari Muhammad Arif. Mana Arif? Ke player ATM. Mungkin player ATM. Belum tahu lagi, tidak ada dalam list sebenarnya. Arif yang disebut-sebut oleh penonton, play-play yang cantik buat ATM, ya betul. Untuk latihan atau perlawanan seperti ini dapat lihat begitu cantik sekali permainan Angkatan Tentera Malaysia. Ramai atau banyak pasukan yang menonton secara senyap-senyap sebenarnya permainan ATM. Senyap-senyap mereka ini begitu digeruni bekas semi-finalis untuk edisi yang terdahulu. Mungkin telah pun tewas kepada Polis Diraja Malaysia, tak salah dalam semi-final pada edisi terdahulu. Mungkin akan bertemu lagi dengan Polis Diraja Malaysia kalau ikutkan daripada susunan pasukan-pasukan peranan menuju ke peringkat suku air ini. Arif Sumpiti. Masih lagi saya dapat jumpa main sebut Arif. Satu lagi try untuk Angkatan Tentera Malaysia. Untuk menambah lagi, sudah berapa sebenarnya try daripada ATM? 19 try ke? 19 mata. Nombor 19 daripada Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Muhammad Safwan bin Saidin, membawa kepada kiraan mata kepada 52 berbalas kosong, tambah lagi yang 2 mata 54 berbalas kosong memihak kepada Angkatan Tentera Malaysia. Try demi try tidak dapat disambut oleh pasukan Perak. Arif Sabah nombor 7. Oh, Arif Sabah nombor 7. Sekejap. Muhammad Arif bin Muhammad, lahir pada tahun 1997. Nama anda telah disebut-sebut oleh rakan-rakan teman-teman taulan di Sabah. Kita tengok nanti dia meletup ke tak, ataupun dia buat mistake. Mana tahu dia ternokon.
Masih ditawar dia bermain jadi joki lumba lari. Tawak kan dengan joki lagi. Sorry. Terus dengan aksi kali ini Perak megang bola. Cuba dirampas oleh pertahanan, berjaya dilepaskan saja oleh Farhan selaku pengadil perlawanan. Harus turun ke bawah, bijak main ini. Mungkin kita lihat satu lagi try daripada Angkatan Tentera Malaysia untuk jadikan perlawanan skor terbesar. Lepas kiri kanan, side step satu kiri, lepas lagi. Pertambahannya 5 lagi mata. Untuk saya kira jaringan terbesar setakat ini dalam semua perlawanan yang telah diadakan. Angkatan Tentera Malaysia telah pun mencecah mata 59 menuju ke 60. Boleh go saat ni. Udahlah tu. Kita lari banyak juga ni sebab tadi kan berhenti azan. Lagi kalau kita tak berhenti dia kata kita tak Islam lah. Susah. One last play saya kira untuk Angkatan Tentera Malaysia menamatkan penderitaan Maksak Perak. Tendang keluar terus saja. Bila-bila masa saja untuk menamatkan perlawanan. Ada satu lagi try dengan pasukan Sabah dan juga Penang sudah pun bersedia di luar. Penang menghidu-hidu peluang untuk masuk ke peringkat Cup Plate. Manakah Sabah akan meneruskan kecemerlangan mereka cemerlang di perlawanan yang pertama tadi. Kini mencari kemenangan yang kedua untuk memberikan tentangan kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam mencari pasukan manakah yang akan mengungguli kumpulan D dalam kejohanan ini. One play untuk Perak sebelah kanan. Lepas kali ini bahagian tengah. Tidak dihentikan oleh second layer defense daripada ATM ke sebelah kiri lagi pasukan Perak. Side step kiri dan kanan untuk melepasi. Tidak dibenarkan dengan mudah oleh pertahanan Askar. Biarkan saja untuk masuk ke padang ataupun dalam padang serangan dalam kawasan mereka sendiri. Cuba-cuba untuk cari peluang untuk keluar, tolak, terus miss pass ke sebelah kiri. Grabel ke belakang, atas tekanan tidak dibenarkan oleh pengadil, penalti terus kepada kembali pada pasukan Perak, offside. Hanya tapping dan menendang keluar, memilih untuk menghentikan permainan. Sudah tidak sanggup lagi dengan serangan bertali arus daripada Angkatan Tentera Malaysia. Tanah kita ucapkan kemenangan kedua untuk Angkatan Tentera Malaysia menundukkan pasukan Maksak Perak dan terus masuk ke padang